Saya mula memuati di dalam tournament. Saya tengok orang-orang yang di tournament. Saya merasa gembira. Saya rasa seronok, Allahu Akbar ya. Orang-orang ni begitu memberi satu komitmen yang tinggi dalam panahan. Sehingga kan ada yang wakil mewakili Malaysia, ada yang berjaya naikkan nama Malaysia, alhamdulillah itu. Tapi di sisi lain, sesuai dengan pelajaran yang saya ikuti, saya terfikir satu hal. Yang mana saya buat perbandingan ni, kalau kita fikir sebagai orang Melayu, saya percaya ramai di sini, insya-Allah ada yang pernah belajar ilmu bela diri. Kalau kita orang Melayu ni khasnya silat. Khasnya silat. Orang Melayu ni apabila dia nak belajar satu seni bela diri, saya percaya semua tempat sama. Bila kata nak sebut silat, mereka akan menuju kepada guru silat. Mereka akan belajar pada guru silat. Sedangkan di dalam silat itu sendiri ada satu sukan yang diketengahkan, iaitu silat olahraga. Betul tak? Kan? Jadi di saat orang Melayu nak belajar silat, mereka akan belajar tak kiralah gayung, sending, buah pukul mesin, cekak, kan? Ataupun sunting dan sebagainya. Dia tetap pergi ke guru silat. Yang mana di dalam silat itu, mereka akan diajar adab, tertib, bahkan melibatkan senjata, keris, kerambit, pedang, sundang, tekdi, cindai dan sebagainya. Ini karakter orang Melayu ni. Ada orang Melayu. Dan bila mereka berniat untuk mewakili negara, maka mereka akan masuk ke dalam silat olahraga. Artinya seorang pesilat olahraga ni, kalau kita tanya, mereka tetap ada latar belakang sebagai seorang pesilat sejati. Itu hebatnya orang Melayu. Allahu Akbar. Memang orang kita, orang Melayu ni hebat dekat itu. Dan apabila kita melihat seseorang pesilat olahraga, saya percaya kita dapat meneka bahawa di belakang dia tu ada gurunya yang lebih hebat. Dan sebagai pesilat olahraga, dia tetap mengetahui undang-undang yang termaktub dalam silat olahraga itu tidak se-efisien, tidak se-efektif dalam silat sebenar. Sebab silat olahraga diterhad daripada dada sampai ke pusat sebagai contoh. Dan tak boleh buah pukul sebenar dalam silat tu di-apply dalam silat olahraga. Sebab silat Melayu ni, ganas dia ni setiap jengkal membunuh. Setiap jengkal membunuh. Sejengkal memang membunuh. Jadi itu dalam bab panahan. Dalam bab silat. Sekarang saya cuba melihat pula dari segi panahan. Adakah saya tidak meletak orang lain. Adakah saya nak meletakkan diri saya sebagai orang yang nak memanah di atas tapak sukan ataupun sebagai tapak seorang pemanah yang sebenar? Sama seperti seorang pesilat yang belajar silat ataupun mungkin dia belajar taekwondo, belajar 1-2 jurus silat, masuk silat olahraga. Ini yang kita perlu fikirkan di sini. Jadi saya rasa saya perlu letakkan diri saya sebagai seorang pemanah. Dan apabila kita lihat dalam pelajaran memanah tu, dia dah mula ada rukunnya, dasarnya, kan? Ada teknik-tekniknya, pecahan-pecahannya yang sangat susah kita nak dapat di dalam tournament jika mereka hanya bertumpu pada tournament semata. Tapi kena faham, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sama sekali tidak merendahkan tournament. Dan saya sangat sokong tournament sebagai satu mengimarahkan panahan ini. Tetapi alangkah baiknya jika mereka-mereka yang aktif dalam tournament ni, bahkan dalam tournament itu sendiri menjadi satu medan dalam menyebarkan ilmu panahan. Sebagai manusia biasa, kita mungkin tidak berpeluang menyebarkan ilmu dalam bab akidah contohnya. Kita tak mampu nak buka kitab Faridatul Faraid, Aqidatul Najin, Futuhul Ilahiyah, atau kita tak mampu dalam bab fiqh, Mutal Badrin sebagai contoh, ataupun kita bab tasawuf, Ihya Ulumuddin, Fathur Rabbani, Hidayatul Salihin dan sebagainya. Tetapi kita diberi peluang berdakwah, menyampaikan cara-cara panahan Islam. Jadi itu saya lihat satu peluang atas adilnya Allah ke atas manusia biasa macam kita ni. Berarti kamu masih boleh berdakwah dengan cara ni.